Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung pelajaran sejarah kita pada subtopik 1.4 sumber sejarah. Okey, buka buku teks. Okey, di muka surat 8. Okey, sumber sejarah. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okay, sumber primer dan sumber sekunder. Apa maksud primer dan apa maksud sekunder? Okay, primer berasal daripada perkataan Inggeris iaitu premier, pertama, dan sekunder berasal juga daripada perkataan Inggeris iaitu secondary, kedua. Jadi sumber utama dan sumber kedua. Okey. Kita tengok sumber primer. Sumber ini belum diolah atau diterbitkan, bersifat asli, belum ditafsir. Maksud dia sumber primer ni adalah sumber yang kita dapat tanpa sebarang penjelasan, tanpa sebarang tafsiran, tanpa sebarang penyelidikan. Kita jumpa itu adalah sumber primer. Setelah dia dikaji, diselidik dan dibuat tafsiran ataupun kesimpulan, sumber itu yang kita tulis itu, kita buat dalam bentuk penulisan ataupun bentuk video itu dikatakan sebagai sumber sekunder ataupun sumber kedua. Itu bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Jadi itu merupakan sumber sekunder dan tersebar kepada umum. Okay. Sejarah, sejarawan bila dia jumpa satu-satu penulisan contohnya yang berusia 500 tahun, dia tak tunjuk kat semua orang. Okay. Nanti bahan itu rosak, hilang ataupun hilang dan sebagainya, tak boleh lagi digunakan. Jadi dia simpan bahan itu untuk dia saja buat ulasan, buat penyelidikan, dan bila dia dah buat tafsiran, buat dokumentasi, barulah bahan yang kedua diterbitkan untuk tatapan umum. Okey, apa contoh sumber primer? Fosil, okay, iaitu tulang temulang lama, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jawatan, surat peribadi, diary. Ini adalah contoh sumber primer. Sementara sumber kedua, buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan juga risalah. Okey. Jadi daripada sumber-sumber ni, kalau kita tengok dekat bawah ni ada 3 yang mungkin kita pertama kali kita jumpa, iaitu artifak, bukan artifak dan juga ensiklopedia. Okay, artifak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Penemuan artifak loceng gangsa di Kampung Pencu, Muar Johor boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Loceng ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan. Jadi artifak ini apa sahaja peralatan kecil, bahan-bahan kecil yang dijumpai, itu kita namakan sebagai artifak. Ini tak kira lah diperbuat untuk apa tujuan pembuatannya ataupun dibuat daripada apa. Yang penting dia adalah bahan ataupun objek lama. Okay. Kemudian ada juga bahan bukan artifak, iaitu merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah. Jadi data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah, seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan. Maknanya kalau bukan artifak ni adalah objek yang lebih besar. Gua, bangunan, penemuan candi Lembah Bujang
boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dengan Kedah. Jadi Candi Lembah Bujang merupakan satu bahan, bukan artifak. Okay. Tapi dekat candi ni mungkin kita jumpa periuk, mungkin jumpa macam pisau, okay, alat untuk memotong. Jadi periuk dan alat untuk memotong ni merupakan artifak yang dijumpai di tempat, bukan artifak. Okay. Yang ketiga, sumber yang ketiga ialah ensiklopedia. Itu merupakan satu daripada sumber sekunder. Bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Contohnya The Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden awal, arkitektur, laut dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Encyclopedia of Malaysia ni dikatakan mempunyai semua perkara yang berkaitan dengan Malaysia. Sejarahnya, arkitekturnya, lautnya, tumbuh-tumbuhannya, budayanya, pakaiannya, makanannya, sepatutnya ada dalam ensiklopedia yang merupakan satu daripada sumber sekunder. Okay. Jadi itu dia tentang sumber sejarah yang boleh dibahagikan kepada sumber primer dan juga sumber sekunder. Okay. Okey, jadi itu dia tentang 1.4. Okey, juga tidak ada latihan untuk 1.4 ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.